Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hi guys, welcome back to my channel. Wow. So hari ni aku happy sikit sebab aku dapat baju baru, Gundam Garam. Woo. Okay, by the way, hari ni kita sembang pasal tools. So tools apa yang aku pakai waktu aku pasang gampla ataupun merakit gampla, lain orang lain cara. So ini adalah cara aku sendiri. So jom tengok apakah barang-barang yang aku guna. Jom. So hari ni aku ceritakan apakah barang-barang ataupun tools yang aku gunakan untuk aku merakit gampla. So yes, everything is inside the box. So kita kena buka dulu lah. Everything is inside the box. So tak nak cerita dalam kotak ni. So aku akan keluarkan satu-satu, barulah korang akan faham. Okay. So first of all, yang paling wajib sekali kita perlu ada cutter ataupun nipper nama dia ni. Okay. So yang ni aku guna brand Nanie tu. Harga dia kat pasaran lebih kurang 33-35 ringgit macam tu lah. Okay, kalau ada seller yang jual mahal tu, scammer tu. Okay, so yang ni sedap pakai. And then dah lama pakai, sampai spring dah tak ada lah. Tapi tak ada masalah, korang just guna macam biasa, mengikut keselesaan korang sendiri. So yang ni adalah perkara yang paling wajib. Alright. Terusnya kita perlu ada pisau. So pisau ni adalah pisau hobi macam biasa. Korang boleh cari yang biasa, ataupun yang ni aku beli harga RM15 kot. Korang boleh cari dekat Daiso pada jual, ataupun yang paling basic nak senang cari dekat Mr. DIY. Itu pun ok lah. Dan aku guna dua jenis, satu yang version ni, satu yang version yang kecil sikit. So yang ni aku cari dekat kedai buku. Tak tahu lah kat tempat lain ada tak. Tapi yang ni agak mahal lah. Harga lebih kurang RM28 satu set. Satu ni RM28. So yang ni lebih murah bagi aku. Aku senang pakai yang ni je, senang. Okay. Seterusnya Gundam marker. Okay, walaupun kita dah guna panel line essence, tetapi panel line marker ni sangat-sangat berguna sebenarnya. Contohnya terutamanya kalau kawasan-kawasan yang bukan panel line tetapi kita nak nampakkan lebih timbul, so kita kena guna Gundam marker. Okay, basically yang ni yang fine tips. Okay, bukan yang pour type ataupun brush type. Dan paling penting sekali korang kena ada panel essence. So, sebab yang ni sangat-sangat mudah digunakan. Okay, just titik and then dia akan jalan je. Alright, so sangat-sangat penting panel line essence color. Alright, seterusnya sanding stick dan sanding sponge. Kedua-dua benda ni sangat-sangat wajib. Okay, korang memang kena ada. Okay, basically benda ni kita boleh dicari dengan kuku kita kan, kalau kau boring kan. So benda ni sangat-sangat penting. Yang ni sebab dia ada sanding dan juga buffer. Dan juga kalau kita nak, contohnya kalau korang letak pati ataupun korang nak bagi licin permukaan yang sangat-sangat kasar, so korang perlukan sanding stick yang kasar. Yang kasar betul-betul ada satu lagi. So yang ni tak apa kasar sangat. Okay, tapi yang wajibnya sanding stick kena ada. Terusnya berus gigi lama. Apa fungsi berus gigi lama ni? Berus gigi lama ni sangat-sangat function. Kalau korang dah scribing contohnya, ataupun korang dah buat sanding, so korang kena sapu dekat bahagian-bahagian yang mengganggu kawasan-kawasan tu. Okey, tak comot. Dan paling penting sekali benda ni, kalau korang dah bersepah, korang boleh sapu je. Jangan gosok gigi, kan batuk tak sudah. Seterusnya adalah tweezer. Okay, basically sejujurnya aku sangat-sangat jarang pakai tweezer. Sebab cara aku pasang ataupun apply water slide decal, aku tak pakai benda ni pun. Aku just cucuk and then aku just sapu je. Okay, guna ketempat. Sebab aku jarang guna benda ni. Melainkan untuk aku pegang part kecil-kecil, iya aku guna. Tapi jarang lah guna, terpulang pada orang lain lah. Okay, macam aku tak payah pakai. Tak guna pun sangat. Seterusnya scribing knife. Okay, scribing knife aku guna sangat-sangat simple dan basic. Just kedai hardware je. Okay, harga pun RM4. Yang ni kalau kau nak simpan, kau cabut yang ni, kau buka and then korang boleh simpan kat dalam dia. Mudah. So tak ada tercucuk tangan kalau kau bawa pergi mana-mana kan. Dan benda ni pun yang recommend aku, member aku kerja Tesco. Dia kata pakai yang ni senang. So memang aku tengok-tengok, memang gunakan untuk potong prospek dan juga scribing. So kalau korang nak scribing, kedai hardware ada, harga dia cuma RM4 sahaja. Pergi cari. Okey, ni salah satu lagi benda penting yang korang kena cari, iaitu separator. Separator ni basically cari yang kepala dia besi macam ni. Okey, kalau korang tersalah pasang ke, tersalah nak snap fit ke, so benda ni sangat-sangat membantu. Okey, sebelum ni aku tak pernah beli pun. So kena marah dengan Masyihan, kenapa tak beli benda ni. Sangat-sangat penting benda ni tau. Okey, separator ni sangat-sangat penting. Seterusnya kita ada holder ni. Okey, atau bahasa Melayunya kita panggil apa? Aku tak ingat nama dia.
ragum, macam ragum lah lebih kurang kan, apik G. Okay, macam kat bilik-bilik KH kemahiran hidup sama sekolah dulu. So benda ni basically sangat-sangat penting. Kalau korang nak cantum part, okay, contoh part tu longgar, and then korang letak simen, korang nak rapat kan, ataupun korang nak bagi, ataupun korang tak pati nak bagi rapat. So benda ni sangat-sangat penting. Seriously, korang beli dah dekat Shopee. Aku tak ingat dah apa nama dia tu, aku lupa dah ni. Nanti aku cari balik nama dia. So basically aku akan bawa ketiga-tiga warna ni, okay, untuk buat inner part lah. Okay, kalau contohnya kalau pergi mana-mana tak sempat naik airbrush, aku rasa yang ni paling basic, yang paling senang nak guna dan sangat-sangat cantik. Artline Supreme. Okay, Artline Supreme ni harga dia RM3.60. Cari kat kedai buku. Sebab warna dia memang, kalau kita buat warna metal dia sangat-sangat menjadi. Kalau kau tengok aku punya kit yang aku buat warna-warna metal, basically warna-warna ni je. Okay, dan paling favourite sekali warna ni lah. Dia tak gold sangat. Yang ni lebih kepada warna bronze, yang ni lebih kepada silver. Okay, jadi ketiga-tiga ni kalau korang pasang dalam elektronik, memang ada benda ni, ketiga-tiga warna ni kan. So bagi aku, kalau korang nak menampakkan lebih cantik kit korang, wajib ada tiga benda ni. Korang tengok sendiri aku punya kit, dekat dia punya rifle ataupun dekat beberapa part kecil tu, aku akan guna warna merah, warna kuning, dan satu lagi kita akan guna, dan of course warna oranye. Kenapa empat warna ni? Sangat-sangat penting empat warna ni. Okay, tak empat warna pun, sebenarnya tiga je. Satu lagi warna hijau. Kalau korang dapat, sangat-sangat bagus. Sebab dalam Gunpla, korang kena letak satu warna penegasan untuk nampak kena lebih timbul. So aku just guna tiga ni sahaja untuk bawa pergi ke mana-mana. Yang ni saja je sebab mata dia flat satu, mata brush satu. So tengok mana satu kesesuaian lah. Alright, untuk bahagian thruster selalunya aku guna Gundam marker warna biru ni. Yang ni metallic base ya. Okay, so ni warna metallic. Kalau korang tengok sendiri untuk Federations, basically dia punya thruster warna biru. Dan juga kalau Zeon, kebanyakan dia warna merah ataupun warna hijau. So bagi aku, yang ni sangat-sangat penting. Kalau kita tak mampu nak beli metal parts, just guna yang ni pun dah cantik sebenarnya. Okay, dan satu lagi aku guna Moloto Liquid Chrome. Yang ni memang warna chrome dia sangat-sangat chrome, tapi harga dia agak mahal lah, sebatang RM40. Satu ni je RM40. Tapi tahan lama, dah 2 tahun ke 3 tahun aku pakai. 2018 beli sampai hari ni tak habis-habis lagi guys. Okay, 20 years edition, tapi tak datang 20 tahun. Seterusnya korang kena ada Mr. Cement ataupun plastik semen biasa lah, tak kisahlah. Okay, aku lebih suka guna Mr. punya brand. Okay, dan favourite aku tak suka yang SP ni, aku suka yang Deluxe. Sebab Deluxe tu bagi aku, walaupun ni SP ni lebih kuat, tetapi bagi aku yang Deluxe tu dia ada sedikit kelikatan. Dan bagi aku kalau kita nak buat tutup seam line, yang tu lebih mudah berbanding dengan SP. Sebab SP ni cepat kering. Okay, kalau yang Deluxe korang cari warna kuning. Okay, penutup dia warna kuning. Ini warna purple kan, cari penutup dia warna kuning. Terusnya mark setter. Kenapa penting mark setter ni? Kalau korang dah apply water slide decal, kalau korang tak letak mark setter, so nanti korang pegang-pegang tercabut. So mark setter ni dia more macam gum lah, untuk melekatkan ataupun mengukuhkan lagi kita punya water slide decal tu. So yang ni kena ada. Okay, Zippo dan cotton bud, dua adik-beradik ni kena ada. Kalau korang nak buat panel line, nanti kalau korang cuci, dua benda ni sangat-sangat penting. Okay, kalau tak ada Zippo, korang boleh cari etanol ataupun alkohol yang tidak merosakkan plastik. Ada alkohol yang memang untuk kit sahaja, tapi harga dia agak mahal lah. So kita cari yang harga RM10.5 ni pun dah jadi dah. Okay, tahan 2 tahun aku pakai. Alright, screwdriver. Penting ke screwdriver ni? Kalau korang pasang kit-kit lama, kebanyakannya memang ada screw. So screwdriver kecil-kecil macam ni, beli kat DIY berapa ringgit je ni, tak ada masalah, korang boleh cari. Okay, manalah toko nak kena pakai. So nak jadi separator pun boleh, tak ada masalah. Ataupun korang nak buat scribing pun sebenarnya boleh guna ni. Okay, jangan pandang remeh dekat screwdriver ni. Okay, alright, real touch marker. So bagi aku real touch marker ni sangat-sangat penting. Kalau korang nak buat retouch dekat Gunpla korang, contohnya kalau korang potong and then ada kesan-kesan nak mark tu, so korang boleh gunakan sahaja real touch marker ni. Tak payah pun, korang buat sikit and then korang tonyoh-tonyoh guna jari pun tak ada masalah. So dia akan mengurangkan kesan nak mark tu sendiri. And then dia juga boleh buat weathering yang sangat-sangat simple. Tak perlu korang nak bersusah payah. Harga dia pun yang ni RM67 aku beli. Okay, korang ada 6 color. Yang ni basically ni warna untuk Zeon. Korang boleh cari warna untuk Gundam, tetapi boleh je pakai. Kalau korang minat nak buat version karat-karat ataupun nampak lebih rusty dan damage, bagi aku real touch marker version Zeon lebih penting.
Kalau lah part tu tak boleh melekat guna simen, super glue sangat-sangat penting. Tapi super glue cari yang berkualiti lah. Yang ni aku ambil kat kilang adik aku ni. Adik aku bagi, okay, VTech. Tapi yang ni memang sangat-sangat kuat dan tak meninggalkan kesan putih-putih. Kalau glue dia akan tinggal kesan putih. So yang ni memang tak tinggal kesan putih, tetapi sangat-sangat kuat. Kalau nak buat diorama, yes. Ataupun kita nak pasang metal parts dekat badan dia, contoh kita nak buat etching ke. So bagi aku, super glue adalah sangat-sangat penting. Okay. Alright, seterusnya kita kena ada cutting mat. Okay, cutting mat ni size A5. Korang boleh cari kat Daiso. Aku ada yang size A3 punya. So, aku just pakai yang ni kalau nak pergi mana-mana sebab mudah. Contohnya kalau korang pergi MACD ke, tak adalah korang toreh atas meja MACD tu kan. Sebab aku pernah buat dulu macam tu. Okay, so yang ni sangat-sangat simple dan harga dia pun RM6 saja. Okay, RM5 30% ke RM6 sekarang, tak ingat dah aku. So lebih kurang harga-harga macam tu lah. Alright, seterusnya kita ada hand drill. Okay, kenapa pentingnya hand drill ni? Untuk korang buat kit korang nampak lebih HD. Contohnya, okay, macam kit ni. Kit ni just HG biasa, tapi korang tengok aku tebuk lubang. Nampak lain macam sikit kan kit ni kan. And then tengok bahagian-bahagian yang kita buat. Okay, nampak? See, nampak lebih HD dan nampak lebih, orang cakap, nampak lebih realistik lah orang cakap. Kalau kita just beli HG biasa, kan sini tak ada lubang, so kita boleh buat lubang untuk menampakkan dia lebih solid. Yeah. And last but not least, Mr. Super Smooth Clear. So basically yang ni adalah top coat yang terakhir aku guna. Kalau contohnya aku tak buat airbrush sekali pun, macam kit ni just tembak aja, tak perlu kita nak ni. Yang ni pun tak tembak lagi sebenarnya ni. Yang ni just guna samurai sikit dia satu layer. So kita akan buat untuk review akan datang, kita akan tembak dulu bagi cantik sikit. Kau nampak tak ada berkilat-berkilat lagi ni kan. So dia kurang flat, so nampak tak cantik lah. Kalau kit yang macam ni, lebih kepada military ni, basically lebih cantik kalau guna Mr. Super Smooth Clear. Ni matte punya colour, memang warna mati lah orang kampung cakap. Okay, warna dia memang flat dan tidak bakal berkilat. So ini masih lagi berkilat, kita akan menghapuskan kilat-kilat tersebut dengan menggunakan Super Smooth Clear Matte. Oh, itulah dia barang-barang yang aku pakai ataupun tools yang aku gunakan untuk aku merakit Gunpla. Alright, so kau tengok sendiri, yang ni pun pakai barang-barang tu je. Okay, tak perlu nak beli barang-barang bangsawan. Kalau orang kaya, terpulang lah korang-korang nak beli barang-barang yang bangsawan tu kan. So kita pakai barang-barang biasa je, Mr. DIY, Daiso. Janji dapat hasil yang gempar. Alright, itu saja guys. Okay, jumpa lagi. Bye. Alright Acong, teruskan. Alright, terima kasih tangan. Terbaik. Okay, itu saja perkongsian untuk kali ni. Macam mana? So itulah tools-tools yang aku gunakan untuk aku merakit Gunpla. So lain orang ni cara, subjektif. Okay, so macam biasa, jangan lupa subscribe channel ni dan share ramai-ramai tau tips ni. Okay, jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Dan macam biasa, keep building and happy always. Stay safe kat rumah. Jangan jalan-jalan. Kes dah dekat 6,000 ni kot. So bye bye. Assalamualaikum.